Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amara, maka menyuruhlah ia siapa dia, tengok dulu. Maka fa'ata, maka fa'utiya, maka dibawa akan dia akan Khalid bikasirim minhum, dengan yang ramai daripada mereka itu, daripada qaumi Malikin. Ramailah dibawa datang pada Khalid lepas pada tawai tentera Islam. Maka ramai dibawa datang kepada Khalid saat itu asra, hal kada mereka itu kena tawai. Wa bainahum, dari antara mereka itu, di antara mana asra tu, orang-orang yang kena tawai daripada kumpulan bagi Malik. Dan siapa dia? Kena dina. Maka ditawai igat oleh tentera Islam. Maka dalam gulungan itu ada siapa dia? Malikun ibnu Nuwairah. Ialah Malik ibn Nuwairah pun kena igat juga weh. Dah. Fa'amara, maka menyuruhlah ia Khalid. Tak ada memang. Fa'amara, maka menyuruhlah ia Khalid biqatlihim, dengan membunuh akan mereka itu, akan qaumi Malikin. Maka Khalid pun dah mentitahi, menyuruhi suruh tentera Islam daripada Muhajirin wal Ansar, ataupun pada tentera Islam saat ni, suruh bunuh daripada kumpulan Khalid hak yang dikena tawih. Wa tazawwaja, lepas pada tu memperkahwin ia Khalid imra'ata Malikin, akan perempuan bagi Malik, isteri Malik. Maka memperkahwin oleh Khalid akan perempuan ataupun isteri bagi Malik. Bunuh daripada yang kena tawai sana, maka ada isteri bagi Malik. Maka siapa dia yang memperkahwin ni? Memperkahwin oleh Khalid sendiri. Khalid sendiri memperkahwin, menikah dengan bini ataupun isteri bagi Malik. Wa qad naqama alaihi Umar ibn al-Khattab, qutila Malikun ibnu Nuwairah wa tazawwaja imra'atahu. Dah. Wa qad naqama, dan sesungguh markalah ia alaihi, di atasnya, di atas Khalid. Marka, murih, marah. Di atas Khalid sani oleh Umar ibn al-Khattab, oleh Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab tika ni tak ada jadi khalifah lagi. Siapa dia jadi khalifah tika ni? Abu Bakrin As-Siddiq. Maka Khalid mari ni dengan sebab dititah oleh Abu Bakar. Dititah oleh Abu Bakar, disuruh oleh Abu Bakar. Tapi Umar tika ni tak ada jadi pemimpin Amirul Mukminin lagi. Cuma jadi pembesar yang ada di bawah bagi Abu Bakar. Maka tika ni marah, merka di atas Khalid saat itu oleh Umar Ibn Khattab, dengan sebab Khalid suruh bunuh akan orang-orang yang ditawar ni oleh tentera Islam. Lepas tu memperkahwin isteri bagi Malik. Marah oleh Umar Ibn Khattab, qutila, membunuh. Qutila, dibunuhkan Malikun ibnu Nuwairah. Jadi Umar marahlah dengan sebab Khalid suruh bunuh mereka, dan bunuhkan akan Malik. Lagi pula wa tazawwaja, dan memperkahwinlah ia Malik Khalid imra'atahu, akan isterinya, isteri Malik. Suruh bunuhkan tentera ataupun fok-fok kena tawai daripada kumpulan Malik. Maka Khalid suruh bunuh, patut menikah dengan isteri bagi Malik. Maka Umar marah ketika ni, li'anna jama'atan syahidan indahu anna Malikan kana qad raja'al Islam fatalaba min Abi Bakrin an yaktasa minhu. Ini kenapa boleh Umar saat itu dia marah, dia markakan akan Khalid? Li'anna jama'atan, kerana bahawasa jamaah. Dah jemaah saat itu, daripada kumpulan saat itu lah, syahidu, kumpulan daripada tentera saat itu, syahidu, memandang ia, memandang mereka itu jamaah, indahu, di sisinya. Dah kerana jemaah saat itu memandang di sisinya, anna Malikan, bahawasa Malik saat itu, kana, telah adalah ia Malik, qad raja'a, sesungguh terpulang ia al-Islam, dia jatuh Islam, dia terlucut daripada Islam. Kerana jemaah duk memandang di sisinya, di sisi Umar, maka pun ni pun katalah pada Umar. Gitu.
li anna jama'atan syahidu kana wasa jemaah memandang ia di sisinya sisi Umar. Pakak kecek Umar marah kepada Khalid. Kok mana Khalid boleh membunuhkan tawen ni orang yang diigat yang ada dalam tu Malik Ibn Nuwairah, lepas tu pergi perkahwinkan dengan isteri bagi Malik. Kok mana? Maka jemaah yang menyaksi dan yang ada di sisi Umar kata anna Malikan akan bawa Malik saat itu qakana adalah ia Malik qad raja'a sesungguh kembali ia Malik, terpulang Malik, jatuh ia al-Islam. Dia tu tertolak Islam, dia jatuh Islam, telucuk Islam, jatuh jadi murtad. Sebab dulu tengok dulu kan, dulu Nabi saat ni tu mentitah di atas tamin ni orang daripada Umar. Ni orang daripada pemimpin yang pertama Zubarqan, jangan lupa. Yang keduanya Qais, yang tiga Safwan, yang keempatnya Sabirah, yang kelimanya kena pada Waqi', yang tujuh kena pada Malik Ibn Nuwairah. Demon ni orang ni asal Nabi latih suruh jaga Fok Tamim. Kamar dia Fok ni semua ni Safwan lagi pula daripada Zubarqan, maka semua zakat hatta lagi kepada pusat pada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Malik dengan Qais ni yang menegah daripada zakat sewi kepada siapa? Kepada kerajaan Islam hak yang dititah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Duk mari kata Fok ni memandang menyaksi dapat Abu Bakar Umar. Hei, dia kata Umar, sebab tu Khalid dia bunuhkan akan Malik tu, membunuhkan Fok kena tahu sebab Fok ni mengikutkan akan Malik ni. Malik tu jatuh daripada Islam, dia tu terpulang daripada Islam, dia jatuh jadi murtad. Sebab tu Khalid tu bunuh tu. Fok ni goyak kepada Umar yang menyaksi di hadapan Umar. Fa talaba maka menuntutlah ia Malik min Abi Bakrin daripada Abu Bakar. Dah. Khalid saat itu, Malik saat itu ya tutup apabila Khalid dah. Jadi Umar marahlah masalah benda-benda ni. Khalid pergi bunuhkan tentera ataupun bunuh orang yang ditawai. Lagi pula bunuhlah oleh Malik Ibn Nuwairah. Malik pun kena terbunuh juga ketika ni. Maka Fok ni menyaksi di sisi Umar, katanya adalah Malik tu jatuh agama, dia murtad, sebab tu Khalid bunuhnya. Lagi pula kena Malik ni fatalaba, dia tutup min Abi Bakrin daripada Abi Bakar ayyaktasa, bahasa membunuh balaslah ia Abu Bakar minhu daripadanya pada Khalid. Jadi celah-celah daripada Khalid igat suruh tentera Islam tu igatkan tentera dia. Daripada kumpulan dia, kaum-kaum dia, maka membunuh oleh Khalid. Lepas menikahkan akan isteri bagi Malik. Maka ketika ni ada satu ketika Malik dia tutup daripada Abu Bakar, suruh bunuh balas akan Khalid. Kemudian Abu Bakar tanya, apabila berita ni siapa pada Abu Bakar, perminta tutup daripada Malik, suruh bunuhkan akan Khalid, sebab Khalid bunuhkan kaum-kaum dia. Dan pula menikah dengan isteri dia. Faqala Abu Bakrin, maka kata Abu Bakar apabila perminta daripada masalah Malik, suruh bunuhkan akan Abu Bakar, akan Khalid, sebab Khalid tu bunuhkan akan kaum-kaum dia. Maka Abu Bakar kata tu'awil mentakwi engkau itu, hei Malik, engkau takwi suruh bunuhkan akan Khalid ni. Fa'akhta, maka salahlah engkau. Fa'akhta'a, maka salahlah ia takwi itu salah. Jadi engkau saat ni tu macam mana tu awilu, takwi engkau itu, hei Malik, engkau saat ni tu apabila tentera Islam igat akan kaum-kaum engkau, kumpulan engkau, patu suruh dibunuh oleh Khalid tu suruh bunuh, patu menikah pula dengan isteri bagi Malik. Maka masalah mintalah oleh Malik daripada Abu Bakar, suruh bunuh balas akan Khalid. Maka Abu Bakar takwi engkau, palingi engkau, tafsir engkau itu adalah salah, Malik. Sebab engkau tu Nabi hatta engkau suruh carakan Fok Bani Tamim, tiba-tiba engkau jatuh jadi murtad. Itulah salah takwi engkau tu. Tu'awilu, takwi engkau itu, fa'akhta'u, maka aku bilang salah akan dia, akan takwi engkau tu. Abu kata aku bilang salah tu, engkau takwi macam tu hei Malik. Jadi
Khalid ni mari kenapa dititahkan oleh Abu Bakar mula-mula sekali suruh bunuhkan Talihah yang mengaku jadi nabi. Tiba-tiba di celah-celah ni timbul peristiwa kata Malik tak usah mengikut Islam. Dia jatuh jadi murtad. Dia tak usah zakat pada Abu Bakar. Maka serai pula oleh Khalid akan Malik. Maka serai igat ramai daripada kumpulan Malik. Maka dititah oleh Khalid suruh bunuh. Maka bunuh tu duduk mari. Malik tu minta pada Abu Bakar suruh bunuh balaskan Khalid. Maka Abu Bakar tahu yang salah tu Malik. Tengok lagi. Farfa' lisan. Hei Malik. Abu Bakar kata. Farfa' tengok jangan derah. Farfa' maka angkatlah engkau Malik lisanaka akan lidah engkau itu. Mudah sedek kecek Malik. Mudah sedek kecek kata suruh bunuhkan akan Khalid. Khalid tu salah sebab bunuh akan tentera engkau, kumpulan engkau. Angkat tak sah sedek kecek angkatlah lidah engkau daripada mana? An Khalidin. Ai an qatli Khalidin. Angkatlah lidah engkau. Kata sah keceklah daripada masalah Khalid. Khalid tu bunuhkan tentera-tentera angkat sah kecek. Akaklah lidah engkau an Khalidin an qatli Khalidin. Daripada membunuh akan Khalid. Kenapa buat kata? Fa inni maka sesungguh aku ni. Kerana aku ni Abu Bakar ni. La ushimu. Aku tak mau mengeluarkan saifan akan pedang. Aku rasa malah nak buat keluarkan pedang, nak buat tubikkan pedang daripada sarungnya. Pedang mana? Sallahullahu alal kafirin, yang memancung akan dia oleh Allah. Memancung akan dia akan pedang saat itu oleh Allah, ataupun mempergi akan dia akan pedang oleh Allah alal kafirin, di atas orang-orang yang kufur mari kita akan Allah. Aku malah nak buat tubik pedang daripada sarung untuk Allah Ta'ala mempergi mempacungkan dengan sebab pedang tu di atas tekak-tekak bagi yang kafir. Aku malah apa kata musnya tak sadut kecek kata suruh bunuhkan Khalid. Khalid tu tak betul gini-gini. Muntah sah kecek farfa' lisanak an Khalidin. Tu dia. Khabaru Musailamata. Ini ialah beritaan bagi Khalid, bagi Musailamah. Perhati weh. Biar negara tu. Ada. Bagi jarah ada. Khabaru Musailamata. Ai haza khabaru Musailamah. Ini ialah berita cerita nak bercara Musailamah. Ilham, bangun ilham. Ilham pamai. Haza khabaru Musailamah. Ini ialah beritaan bagi Musailamah. Kana Banu Hanifata. Adalah anak cucu bagi Hanifata. Siapa dia anak cucu bagi Hanifah ini? Mimman wafadu, daripada mereka yang datang berkumpul mereka itu sebagai jadi wufud. Wakil daripada Banu Hanifah. Datang mereka itu berkumpul dalam 4, 5, 7 orang. Berpuak mereka itu 7, 8 orang yang berwakili itu mana wufud. Apa wafadu? Datang mereka itu sebagai satu kumpulan wakili daripada fuak-fuak Banu Hanifah. Berwufuk mereka ini datang mereka itu dengan keadaan mereka itu berkumpulan 7, 8 orang bertemu dengan Nabi. Wufuk ni ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang mereka itu ke Rasulullah saat itu pada zaman mana? Fi hayatihi, pada ketika waktu hidup Nabi. Jadi ada wakil daripada fuak-fuak Abu Hanifah. Pahara wufud. Wufud ni satu kumpulan yang dilantikkan oleh satu kerajaan bertemu dengan Rasulullah. Supaya ni lah kerajaan Asia, dia lantik 4, 5, 6, 7 orang pergi jumpa dengan kerajaan Cina. Maka wufud 7, 8 orang Asia ni pergi hantar jumpa Cina, tertengin nak buat hubung perniagaan masalah Cina dengan Asia. Itu dia panggil wufud. Apa wufud? Yakni satu kumpulan yang diwakilkan oleh kerajaan sebagai bertemu untuk bersyarat ataupun kecek masalah perniagaan. Supaya ni fuak Banu Hanifah dia hantarkan satu kumpulan wufud pergi jumpa dengan Rasulullah pada masa hidup Nabi. Tengok. Wa fihim, dan sabitlah pada mereka itu, pada man wafadu ni, mereka yang berwufuk mereka itu, yang datang mereka itu keadaan berkumpulan yang diwakil oleh Banu Hanifah. Sabit pada mereka itu Musailamatun ibnu Sumamah.
Musailamatu ibnu Sumamah, ialah Musailamatu. Ada pada mereka itu wufuk saning, salah satu dari wufuk yang diwakil oleh Banu Hanifah ada Musailamatu. Ada Musailamah. Musailamah ni apa dia? Laqab gelarnya kadzab, sangat-sangat bohong. Tapi ayah yang nama apa? Ibnu Sumamah, anak bagi Sumamah. Jadi Musailamah ni satu orang daripada anak cucu daripada Banu Hanifah. Dia ni anak bagi Sumamah. Kemudian dia ni Musailamah ni ahadu bani Adiyin ibni Hanifah. Dia salah satu daripada anak cucu bagi Adiyin. Anak cucu bagi Adiyin, anak bagi Hanifah. Mana dia ni satu kumpulan daripada Bani Adi lah. Lagi pula Bani Adi daripada anak Ibni Hanifah. Lepas pada tu falamma warada, maka tak kalau datang ia Musailamah. Dia sekali dengan wufuk ni nak pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah nak pergi jumpa dengan Nabi, maka salah satu daripada wufuk yang diwakili oleh Banu Hanifah ada dalam itu Musailamah. Falamma warada, tengok weh. Maka tak kalau datang ia Musailamah al-Madinata Aiman, negara Aiman. Falamma warada, maka tak kalau datang ia Musailamah al-Madinata, akan negeri Madinah. Tak kalau dia tu datang kepada negeri Madinah. Deh ja'ala masuk ia Musailamah. Ja'ala tika ni bukan ja'ala makna jadi, makna masuk. Orang panggil fi'il syuru'. Ja'ala tika ni tulis situ, tulis luar. Orang panggil fi'il syuru', dipasal dengan makna masuk ia. Ja'ala, masuklah ia Musailamah. Tika ia datang pada Madinah, lepas tu ia pun pergi masuk pergi. Masuk pergi ke Madinah, ia kulu. Sambil-sambil berkatalah ia. Sebab ja'ala, apa ni? Tulis luar tu. Ja'ala fi'il syuru'. Dia tu saudara bagi kana. Beramal merofok ising menasakkan khobar. Tapi syarat ising dia tu dhamir mustatir, patu khobar dia pasti kena pada fi'il mudhari'. Waidah. Ja'ala saudara kana, saudara beramal macam kana, meropokkan ising masa apa menasak khobar. Tapi masalah tika ni ja'ala makna masuk. Sebab fi'il syuru'. Masuk ia. Kemudian syarat pada fi'il syuru' ni, khabar dia kena fi'il mudhari'. Mana fi'il mudhari'? Yaqulu. Jumlah yaqulu tu jadi khabar ja'ala. Ja'ala, masuklah ia Musailamah. Yaqulu, sambil-sambil berkata ia Musailamah. Pasal anak pitah. Jangan duk negara. Masuk sambil-sambil berkata, in ju'ila li al-amru. Jika dijadikan bagiku. Dia bila-bila nak masuk Madinah, dia kata dalam hati dia duk kecek soraya. Jika dijadikan bagi aku ni al-amru, akan satu urusan, satu titah, satu pekerjaan mim ba'dihi, selepas daripadanya, lepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mari mana? Yang mari daripada Banu Hanifah. Sekali dengan wufuk-wufuk yang diwakilkan, diutuhkan oleh Banu Hanifah. Maka dalam itu ada Musailamatul Kazam. Maka sambil-sambil ia masuk pada kota Madinah, ia kata kalau dijadikan bagi aku satu titah, satu pekerjaan selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mati, maka dititahkan aku satu kerjaan. Tabi'tuhu, nascaya aku mengikuti akan akan al-amar. Nascaya aku nak turutlah dengan pekerjaan tu saat ni, jadi titah saat ni tu. Fa'aqbala ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka menuju dan menghadapilah kepadanya, kepada Musailamah, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menuju. Dia ada niat lah hati dia. Niat tak molek dah. Dia pergi kepada Madinah nak jumpa dengan Nabi. Sekali dengan wufuk Madinah, wufuk Banu Hanifah. Maka ada niat tak molek. Kalau ada selepas pada ni, ada satu titah selepas pada Muhammad ni mati, nasihat aku ikutkan akan dia. Maka Nabi pun dengar dah. Nabi tahu dah.
Mukjizat Nabi tahu dah tahu Musailamah mari ni ada tujuan. Lepas tu ya Nabi pun tahu dah selepas pada ni akan timbul dan berlaku selepas daripada Nabi. Maka Nabi pun menghadapi pada Musailamah ta'ala wa ma'ahu, dan serta Musailamah ni ada siapa dia? Sabitun, ada Sabit Ibnu Qaisin Ibnu Syumas, ada ana Sabit Ibnu Qais Ibnu Syumas ataupun Ibnu Syamas. Nah, wa fi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok molek puan ni. Dan sabit pada tangan Nabi ni, tangan Nabi. Sabit di tangan Nabi yang mulia ni ada apa weh? Di tangan Nabi perhati ni. Qita'atu jaridin. Ada sebatas potong daripada batai tamah. Nabi duk pergi batai tamah. Belai-belai Nabi masuk gi menuju pada Musailamah, hak niat tak baik, dia kata ju'ilali in ju'ilalil al-amruna min ba'dihi tabi'atuhu. Jika dijadi bangku bagi aku akan satu urusan selepas pada Nabi, nascaya aku ikutkan akan dia, nascaya aku akan tirukkan akan dia, ikutkan akan dia. Maka Nabi menghadapi masuk pada dia, maka serta dengan Musailamah ada Sabit Ibnu Qais Ibnu Syumas, dan pula di tangan Nabi ada satu pelupah tamah. Sepotong daripada pelupah tamah. Kata nak hatta waqafa, hingga berdiri ya Nabi. Nabi pun diri cacah ala Musailamah, di atas Musailamah, fi ashabihi, pada segala sahabat-sahabat Nabi. Dan Nabi pun berdiri di atas Musailamah kazab. Maka Nabi berdiri di atas Musailamah fi ashabihi, pada segala sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi. Nabi pun bangun cacah pergi pelupah tamah, duk berdiri cacah dak pai Musailamah, serta situ tu ada para sahabat. Waqal, dan bersebeda ia Nabi. Tengok weh, pok nera tagi suruh lari nah. Waqal, dan sebeda ia Nabi, lau sa'altani, ada jikalau minta engkau hi Musailamatul kazab, kalau mau minta ni seolah ni Nabi pergi apa Muhammad. Lala ni Nabi pergi pengkat nubuah. Seolah pelepah taman ni isyarat pada nubuah Nabi ke Nabi. Kemudian Nabi pergi pelepah taman, Nabi kata lau sa'altani, jikalau engkau minta memohon akan dakuhi Musailamah. Dah hazihil qata'ata, akan ini sepotong daripada pelepah taman ni, ma'ataituka, aku tak berikan dikau. Jadi Musailamah ta'ala inju ilali al-amru, jika dijadi bagiku satu kerjaan, kalau selepas pada mati Nabi, aku jadi Nabi selepas pada Muhammad. Niat ya tingginya. Pas Nabi pun wuri duk dapat Nabi pun tahu dah. Dan mukjizat Nabi tahu tu Musailamah ni angin dan pula bergeher nak jadi Nabi. Nabi pun pergi satu upah taman, diri cacah di dapat Musailamah serta dengan para sahabat. Nabi kata lau sa'altani hazihil qit'ata ma a'taituka, jikalau engkau minta upah taman aku pergi ni, Nabi aku takkan bagi kepada engkau hi Musailamah. Tu maksudnya. Sekat tu dulu kamar dia kata wallahu a'lam pania dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata wa qauluhu, dan bermula perkataannya, perkataan musannif abwabu usulil fiqh. Tengok situ kali lagi. Dan bermula segala gapo, dan bermula kata musannif abwabu usulil fiqh, bermula segala bicara dan segala bab-bab bagi usul fiqh. Maka di dalam masalah usul fiqh ni bagi pula pada bab-bab dia. Bab gapo dia lagi kan datang musannif kita akan hurai satu persatu. Mubtadaun jadi abwabu tu i'rab jadi mubtada, khabaru aqsamul kalam. Maka dua-dua ni orang panggil jadi maqulul qauli bagi qauluhu. Aqsamul kalam ialah segala bahagian-bahagian kalam. Dan mana bab-bab usul fiqh ni ialah kena pada bahagi kalam. Maka bahagi kalam saat itu banyak caralah di dalam usul fiqh. Wal amru, dan dalam usul fiqh ni ada cara masalah ammah titah daripada Allah, kerana ayat Quran itu 1000 ayat daripada ayat titah. Wan nahyu, dan pula dalam usul fiqh ada cara larang daripada adillah. Dalil itu Quran tu ada makna larang. Ada 1000 ayat daripada larang. Sebab tu usul fiqh ada cara tertengah larang. Wal amu, dan pula umum. Umum ayatnya. Wal khassu, dan terkhususnya ayat. Wa yuzkaru fihi, dan disebutkan padanya
pada kaulihi, kauli kata musannif ni. Dan disebut pula pada perkataan musannif abwabu usulil fiqh disebut al-mutlaqu wal muqayyadu. Ada sebut pula mutlaq dan muqayyad. Jadi mutlaq Tuhan kata fatahriru raqabatin. Tuhan kata merdekakan satu hamba para puan. Tuhan tak ada kait kata mukminah ke kafirah dak. Semata-mata Tuhan sebut mukgawa fatahriru raqabatin. Tuhan sebut masalah raqabah. Ikut memerdeka raqabah para puan tu, hamba para puan tu kafir ke muslimah ke mukminah tak ada royak, tak ada kait. Semata-mata lepas gitu. Tak ada kait oleh Allah. Wal muqayyadu dan dikait mana kait fatahriru raqabatin mukminah kait dengan mukminah. Wal mujmalu kadang-kadang nas sat ni tu. Dalil sat ni dalam Quran kecek dengan cara mujmal. Apa mujmal? Cara seporong. Orang panggil cara sepitah lalu. Tuhan kecek dengan secara borong. Maka dalam ilmu usul fiqh ni ada nak bahasnya daripada bicara mujmal. Lagu mana nah dalil, lagu mana Quran hak yang duk cara oleh Allah tu dengan cara sepitah lalu. Maka dalam usul fiqh ada nak bicaranya. Wal mubayyanu dan pula hak diterang. Ada juga usul fiqh duk cara mubayyan, nak menyatakan akan dalil dalam Quran. Wazahiru dan pula zahir, ayat zahir. Mana ni tak ada kena takwil mana. Tuhan kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Hak tu Tuhan kecek dengan terang-terang. Tuhan amat-amat kuasa dan Tuhan kuasa di atas tiap-tiap perkara. Hak tu orang panggil ayat tak ada kena takwil. Kecek zahir kita pun gerti tak Tuhan kuasa. Ataupun saya kecek Allahul lazi khalaqas samawati wal ard. Tuhan menjadi langit 7 lapis langit 7 lapis bumi. Tu ayat zahir-zahir. Tak ada kena takwil. Wal fi ba'din nusakhi dan sabit pada nuskhah. Pada nuskhah lagi daripada bicaraan usul fiqh lagi. Wal muawwalu ayat yang ditakwil. Ni kena takwil. Nak faham betul-betul ayat, nak faham surah ayat tak boleh. Maka benda ni duk cara mana? Cara usul fiqh. Mana awal? Apa Tuhan kata? Yadullahu fawqa aydihim. Ini dia di wawih ni. Ni duk jadi semarang ni. Duk jadi kesamaran. Duk jadi semabu. Tetengi adillah. Ataupun tetengi ad-dalil. Ataupun tetenah. Mana Tuhan kata? Yadullahu fawqa aydihim. Kalau kita faham betul-betul ya ni, ya tangan ni. Pas Tuhan ada tangan. Ni orang panggil ayat kena muawwal ni. Maka muawwal ni duk cara dalam fiqh ke, duk cara dalam nahwu ke, duk cara dalam sarah. Jawab tak duk cara di dalam masalah usul fiqh. Yadullah, itulah ulama takwil ta qudratullah, kekuasaan Allah, kekuatan Allah yang mengatasi di atas mereka itu. Ni orang panggil ayat muawwal. Ayat tak ada zuhir, tak ada sarah, dak. Wasayati dan lagi akan datang ia al-muawwal. Musannif nak menatailah, nak bicaralah masalah ayat di takwil ni. Wa af'alun dan pula di dalam usul fiqh duk cara perbuatan. Segala perbuatan siapa tengok? Ai af'alur rasul. Duk cara perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nasikhu dan duk cara hanasih, ayat membatalkan satu ayat lagi. Pasal ni itu mudah faham. Wan nasikhu apa? Yakni duk cara usul fiqh masalah nasih. Apa nasih? Yakni satu ayat membatalkan ayat satu lagi, membatal ayat yang sebelum daripadanya. Wal mansukhu, apa mansukh? Yakni ayat yang sudah dibatal akan dia dan sudah diakadkan akan dia oleh Allah. Kadang-kadang akad saat itu memperhilang oleh Allah, di segi makna pun diperhilang dan di segi lafaz pun diperhilang. Kadang-kadang diakad di segi lafaz saja tapi makna ada lagi. Ada juga mansukh tu orang panggil lafzan faqat duna makna tak ada nasakh. Makna sedang ada tapi nasah lafaz aja tengok. Supaya wasyaikhatu wasyaikhu, hak ni orang panggil nasah lafaz, tak ada baca dah lafaz wasyaikhatu wasyaikhu tapi makna dia ada lagi weh. Wa ta'arudu
dan pula di dalam ayat dalam Quran kadang-kadang tu ada mana ta'arud, berlawan ni di antara dua ayat. Duk berlawan. Anak pelaga kok mana nak hipung kok anak ayat ni katalah ni, patut ayat satu lagi katalah ni. Pak kita nak mari kak nak pelaga nak himpung lagu anak ayat ataupun dalil dua berdalil ataupun dua dalil jadi berlawan. Ni duk cara juga dalam usul fiqh. Wal ijma'u dan pula ijma' ulama. Sebulak sorang ulama weh. Sebulak sorang ulama. Wal akhbaru dan segala beritaan-beritaan, yakni segala hadis-hadis, maka dibicara juga di dalam ilmu usul fiqh. Jangan lagi. Wal akhbar huwa al akhbar jam'u khabarin, jamak daripada khabar mufrad dia, maka jamak bunyi al akhbar. Nah, wal qiyasu dan qiyas. Qiyas dah. Masalah qiyas ulama. Seperti qiyas beras di atas gandum ataupun qiyas bah. Qiyaskan masalah perak di atas masalah. Qiyas beras di atas gandum kan? Kita tak nari arak asalnya kena keluar zakat tu gandum. Faham kita? Gandum tak ada mana? Qiyaslah di atas beras saat itu apa? Qiyaskan akan gandum di atas beras ataupun qiyaskan masalahnya. Orang panggil qiyas. Yakni qiyaskan beras di atas gandum. Nah, kerana dia nari-nari arak saat itu orang panggil apa? Yakni nari-nari arak saat itu orang panggil keluar zakat dengan gandum. Pak kita tak ada gandum mana? Maka di qiyas atas gandum kita keluarkan beras lagi. Lagi wal hadharu dan perkara yang haram. Hazar, perkara yang haram. Duk bicara dalam usul fiqh juga. Wal ibahatu dan perkara yang haram. Wa tartibul adillati dan pula mentelatukan segala dalil-dalil. Cara nak pelatur dalil satu persatu, cara nak susun dalil, maka duk bicara juga dalam ilmu usul fiqh. Wasifatul mufti dan sifat orang yang nak bertua, orang nak buat ketua, nak putus petua politik ni, maka ada cara juga di dalam kitab usul fiqh. Wasifatul mufti dan sifat bagi mufti, bagi orang nak mempertuakan satu masalah. Wal mustafti dan orang yang menuntut tua. Sifat bagi orang menuntut tua saat ni tu, siapa dia? Dah. Lagi pula wa ahkamul mujtahidina dan pula segala hukum-hukum bagi mujtahidin. Hukum bagi orang-orang mujtahid. Saat itu lagu mana we tengok. Fahazihi maka bermula ini. Ini apa? Al-jumlah. Jumlatul abwabi. Segala jumlah perhimpunan bagi segala bab-bab yang bercara dalam usul fiqh. Ini semua ni dia panggil jumlah perhimpunan. Jumlatul ahbab ialah perhimpunan bagi segala bab-bab yang bercara dalam usul fiqh. Wa sayatil kalamu dan lagi kan datang oleh bahasa, oleh kalam bicara kita. Wa sayatil kalamu alaiha dan selagi datanglah oleh bahasa, oleh bicara alaiha ke atasnya, ke atas jumlatil abwab mufassalan ay hala kaunihi mufassalan ataupun hala kauniha hal keadaan jumlah perhimpunan bab tu mufassalan ditafsir akan dia satu persatu hurai so-so insya-Allah taala. Bahasanya tidak memfaham separuh ataupun setengah-setengah. Patut kita tengok tagi kadate musannif kita akan hurai satu persatu. Bahasa pertama al-jumlatu gapo? Bahsu ialah bahasa. Jumlatu abwabi usulil fiqhi ialah perhimpunan daripada segala bab-bab bagi ilmu usul fiqh. Bab-bab ilmu usul fiqh ni gapo dak bicara aqsamul kalam, yakni dak bicara masalah igara bahagia kalam. Gaman dia dak bicara dalam bab-bab usul fiqh ni dak bicarakan masalah bahasa ilmu usul fiqh, maka duk cara dalam jelasan itu aqsamul kalam. Maka termasuk di bawah aqsamul kalam bahagia kalam, bahasa bercara di dalam ilmu usul fiqh ni perhimpunan segala-gala bab ni orang panggil bahagia kalam. Maka termasuk di bawah bahagia kalam yang pertamanya al-amru. Duk cara oleh usul fiqh masalah dalil yang tunjuki di atas titah Mana dalil tunjuk di atas titah di atas suruh Yang pertama kita misal seperti ayat aqimus solah. Amal di aqimus solah Allah Taala mendatang dengan fi'il amal.
Maka fi amal ni salah satu daripada bicaraan di dalam ilmu fiqh yang panggil al-amar, termasuk di bawah aqsamul kalam yang katanya al-amru. Nah, duk bicara suruhan dan titahan Allah di dalam ayat ataupun di dalam nah. Dalam usul fiqh duk cara ni. Dan yang kedua an-nahyu. An-nahyu ni tunjuk di atas tegah. Mana tegah tu Tuhan kata oleh Qurannya la wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina, jangan hapi kamu akan berzina. Maka dalam Quran duk royak, maka dalam usul fiqh duk cara masalah ni nahi ketika ni nahi gapo dia. Akan dibicara satu persatu dan ulama akan hurai di dalam usul fiqh. Yang tiga al-am, am ni gak tunjuk di atas umum rata. Mana? Kai kutiba alaikumus siyam, difardu ke atas kamu berpuasa. Ya tak ada royak ketika ni puasa gapo? Puasa sunat ke, ataupun puasa wajib ke, puasa Ramadan ke, puasa sunat qiyam, tak ada raya. Tapi difardu ke atas kamu secara umumnya as-siyam, suruh puasa. Maka Allah Ta'ala berkecek dengan am ni, maka al-am ni ada bicara di dalam ilmu usul fiqh, masuk dalam bab-bab usul fiqh dikatakan aqsamul kalam. Yang keempat al-khas, Tuhan katanya aqimis salah tarafayin nahar. Kamu mendiri, angka berdiri Muhammad akan semaya pada dua tepi bagi siang. Lain tak saya dua tepi di pagi siang. Mana dua tepi? Pagi dan tengah hari. Dua tepi bagi siang angka semaya lah. Hal ni kecek cara kha. Dan cara daripada bahagian kalah daripada ilmu fiqh al-mutlaq. Nak faham tak? Cara sebut tu mutlaq, muqayyad, cara lah ilmu mana? Ilmu nahwu ke? Ataupun ilmu fiqh ke? Ataupun balaghah aidak. Hak ni duk cara bahasa ni di dalam ilmu usul fiqh. Kalau kita pergi cara masalah apa? Sebut kata mutawatir. Ni cara lain weh. Kita kena reti istilah ilmu. Kalau kecek tu mutawatir, masyhur. Ni. Masyhur ataupun maudha'. Hak ni duk cara lah ilmu apa ni? Kita kena reti. Sebab itulah perlu kita masuk pada setiap media ilmu untuk kita mengertikan orang panggil istilah bagi satu-satu ulama. Satu-satu ilmu istilah yang ada masing-masing. Sebulat seorang ulama kecek tu ada masing. Kalau sebut tak mutlak muqayyad, hak ni tak ada di dalam ilmu usul ilmu usul ilmu mustalah hadis. Kalau sebut kata mutawatir, masyhur, maudha', mu'dal ataupun mudalah, hak ni duk cara di dalam ilmu apa? Mustalah hadis. Ni cara istilah ulama masing-masing. Istilah ilmu masing-masing. Sebut kata mubtada khabar. Maf'ul fi'il. Mudhaf ilai. Hak ni duk cara di dalam ilmu nahwu. Kalau sebut kata masalah fi'il mu'ta, mu'tafa ke mu'tain ke mu'talah. Hak ni istilah bagi ilmu sarah. Kalau sebut tu musnad ilai, al-mahkum bih, al-mahkum alai. Hak tu duk cara di dalam ilmu balaghah. Ni kita kena faham pada istilah bagi ilmu masing-masing dan sepula seorang ulama masing-masing. Kamari kita ada bercara hari ni masalah khas am. Hak ni duk cara di dalam bahasa ilmu usul fiqh yang dikatakan aqsamul kalam. Tah, pi faham sasa. Pi faham molek. Istilah ni. Kamari mutlak. Mana Tuhan kecek? Fatahriru raqabatin. Satu ayat kecek. Raqabatin. Maka engkau dan kamu merdeka satu hamba para puan. Maka Tuhan tak ada kait. Hamba tu mukminah ke? Hamba tu kafirah? Tak ada royak. Semata-mata hamba merdeka. Madarah tu pada kafaratul yamin. Ataupun kafaratul jima'. Kafarah jima' dalam bulan Ramadan mengkafarah. Duk mari pada satu ayat lagi. Fatahriru raqabatin mu'minah. Tuhan kait dengan mu'minah. Ni Tuhan kecek dengan muqayyad. Kama di cara mutlak dan muqayyad ini di dalam ilmu apa? Istilahnya ilmu usul fiqh. Dah. Lepas tu mari secara mujmal. Terkecek dengan mujmal. Pitahlah lah. Tuhan kata at-talaqu marratan
fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Tuhan kecek kata tolak tu 2 kali ya weh, bagi lelaki merdeka. Pas Tuhan tak ada royak kata tolak sani tolak raj'i ka, tolak tu tolak ba'in, tak ada hurai lagi. Hak hurai at-talaqu maratan, hak tu lagi tengok dalam hadis yang mentafsirkan at-talaq dalam kitab-kitab fiqh. Maka kecek dengan at-talaqu maratan, hak ni orang panggil cara mujmal. Ini cara dalam ilmu usul fiqh al-mubayyin, ataupun cara nyata satu persatu. Ada juga ayat mari supaya tafsir, nak tafsir supaya baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah engkau ke kami jalan yang betul. Jalan mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Tu ayat mubayyan. Ayat siratal ladzina an'amta alaihim duk menyata dan menerang ayat ihdinas siratal mustaqim. Perak? Tu kita tengok dalam satu persatu dalam kitab kita dah habis kat tu. Berhenti kat ni dulu.